Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Fitri bin Jalaluddin. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua berkaitan dengan satu kes yang amat biasa kita dengar dalam kalangan masyarakat, iaitu berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Biasa kita dengar dalam kalangan masyarakat kita ataupun jiran-jiran ataupun pakcik-pakcik kita ataupun sahabat handai kita sendiri yang kata orang sebelah tu kena pukul dengan suami dia, orang sebelah tu kena baling batang paip dengan suami dia, orang tu kena simbah minyak dengan suami dia, ataupun orang tu dipukul oleh isteri dia. Kita biasa dengar peristiwa-peristiwa ini. Tetapi adakah kita faham apakah arti sebenar keganasan rumah tangga tu, dan apakah solusinya, dan apa polisi ataupun akta undang-undang yang boleh kita bantu mangsa yang didera tu untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi hari ini saya nak ceritakan dengan anda. Apabila kita membicarakan tentang keganasan rumah tangga hari ini, saya nak kongsikan kata-kata daripada Datuk Seri Rina Muhammad Harun di Parlimen pada baru-baru ini, yang mana menyatakan sebanyak 9,015 kes dicatatkan sepanjang Mac hingga Ogos 2020. Satu angka yang besar yang dicatatkan dalam tempoh 5 bulan tahun 2020, iaitu seperti mana kita tahu, kita menghadapi perintah kawalan pergerakan disebabkan COVID-19. Jadi mungkin angka-angka ini meningkat disebabkan daripada perintah kawalan pergerakan ini. Tetapi ia tidak menjadi asbab kenapa perlu meningkat hampir 10,000 kes. Jadi kita nak memfokuskan betapa seriusnya kes keganasan rumah tangga pada hari ini. Dan ada yang kita dengar, keganasan rumah tangga yang berlaku pada hari ini menyebabkan mangsa yang didera itu mengalami masalah tekanan jiwa yang serius. Jadi apa yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Kita saksikan. Baik, apakah bentuk-bentuk keganasan rumah tangga ni? Bentuk-bentuk keganasan rumah tangga yang pertama adalah dengan sengaja mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Yang kedua, dengan sengaja mendatangkan ketakutan kepada mangsa sehingga menyebabkan mangsa berasa diri mereka ini diancam. Ketiga, memaksa mangsa melakukan perbuatan seksual, iaitu perkara yang tidak perlu dilakukan oleh mangsa secara paksa. Yang keempat adalah melakukan khianat kepada mangsa terhadap harta bendanya. Yang kelima adalah melakukan penderaan psikologi sehingga menyebabkan mangsa dalam keadaan tekanan, dan juga sehingga boleh menyebabkan mangsa itu gila, sebagai contoh dia. Jadi ini adalah bentuk-bentuk keganasan rumah tangga yang berlaku, yang ditafsirkan oleh pihak agensi kerajaan. Jadi apakah polisi yang boleh diguna pakai berkaitan dengan keganasan rumah tangga ini? Jangan risau. Di Malaysia, kita ada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, iaitu telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun 1996. Jadi apa akta ni boleh buat? Akta Keganasan Rumah Tangga ini mampu memberikan satu perlindungan yang dinamakan sebagai Perintah Perlindungan Interim ataupun IPO, ataupun Perintah Perlindungan, ataupun Perintah Perlindungan Kecempasan. Jadi siapa yang boleh mengguna pakai Akta Keganasan Rumah Tangga ini? Sesiapa sahaja boleh mengguna pakai akta ini selagi mana ia tinggal di Malaysia, tidak kiralah agamanya, bangsanya, jantinanya, kulitnya, bahkan tempat lahirnya, asalkan ia duduk di Malaysia. Jadi apakah kesalahan yang boleh didakwa di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga ini? Pertamanya adalah dengan sengaja mendatangkan cedera kepada mangsa. Kedua, dengan sengaja mendatangkan cedera kepada mangsa dengan senjata berbahaya. Ketiga, dengan sengaja mendatangkan cedera parah.
Keempat, boleh dengan sengaja mendatangkan cedera parah dengan senjata berbahaya. Kelima, menggunakan kekerasan. Keenam, menggunakan kekerasan dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah mangsa, sebagai contohnya mencabul. Ketujuh, rogol. Kelapan, khianat. Kesembilan, ugutan jenayah. Jadi ada yang tertanya-tanya, sekiranya melalui proses mahkamah ini, iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga, sudah semestinya ia memakan masa yang panjang. Jadi bagaimana untuk memastikan keadaan mangsa ini terjamin? Jangan risau, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM akan membantu mangsa mendapatkan perintah perlindungan interim dan juga akan memberikan perlindungan kepada mangsa. Ketiganya adalah pihak JKM akan memberikan khidmat kaunseling kepada mangsa dan seterusnya akan memastikan khidmat bimbingan dan nasihat kepada mangsa tetap diteruskan bagi memastikan kesihatan mental mangsa terjamin. Dan yang kelima adalah pihak JKM akan menyalurkan mangsa ke agensi-agensi yang berkaitan. Sebagai contoh, jika mangsa mengalami kecederaan dalaman ataupun luaran, JKM akan menyalurkan mereka kepada agensi kesihatan untuk melakukan pemeriksaan. Sekian sahaja daripada saya berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. Semoga pengkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.